Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri keizinan pada kita untuk kita bertemu lagi pada kali ini. Wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, memasuki siri yang ke-40 yang dikelolakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, dan pada malam ini insya-Allah kita akan melihat ataupun membincangkan ayat 28 surah At-Taubah, surah yang tidak ada basmalah ada. Baik, kotornya syirik dan orang musyrik. Baik, ayat ini mengenai seruan kepada allazina amanu, yang okey, sebelum kita bermula lupa nak bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah ilmu ini di mana sahaja anda berada, sama ada melalui perstreaman audio melalui platform Zoom ataupun juga melalui Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, pada malam ini kita menyambung perbincangan kita ayat yang ke-28 dalam surah At-Taubah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada allazina amanu, orang yang beriman, supaya mereka tahu bahawa Allah taala melarang orang musyrikin daripada mendekati Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah taala. Dan Allah Ta'ala berikan tanggungjawab kepada allazina amanu supaya dapat laksanakan perintah tadi. Kerana kita flashback balik kan daripada siri yang awal, lagi siri yang pertama tentang wacana ya ayyuhallazina amanu ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barangkali masih ingat lagi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala khitab ataupun menunjukkan suatu seruan kepada orang tertentu, dan dalam konteks ini adalah kepada allazina amanu, orang yang beriman, bermakna selepas daripada seruan tadi ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh allazina amanu. Dan tanggungjawab tadi itu ataupun perintah itu sama ada yang wajib dilaksanakan ataupun yang sunat, ataupun juga tentang larangan yang mesti ditinggalkan ataupun juga hukumnya sama ada haram maupun makruh, kan? Jadi ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh allazina amanu. Kalau tidak, maka no point lah, kan? Allah menyeru kepada orang yang beriman. Baik, larangan tersebut berdasarkan kepada kotornya batin ataupun jiwa golongan musyrik ini dan akal mereka yang rosak. Dan begitu juga ada pandangan yang menyebutkan bahawa mereka tidak suci daripada hadas ataupun janabah. Kan ada juga yang menyebutkan sebagai itu. Okey, tak mengapa. Okey, saya tersilap sikit ni. Sepatutnya yang bawah ni. Okey, tak apa, kita. Baik, sebab penurunan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama illa ba'da amihim haza wa in khiftum ailata fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Baik, wahai orang yang beriman, innama, biasanya kita terjemahkan bahawasanya tak? Bahawasanya ataupun sesungguhnya al-musyrikun,
golongan musyrik itu ataupun orang musyrikun. Ini jamak. Ya. Ini kata jamak. Yang single adalah musyrik dan kata jamak adalah musyrikun. Baik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu adalah najis. Fala taqrabul masjidil haram. Maka janganlah mereka menghampiri atau mendekati Masjidil Haram ba'da amihim haza, selepas tahun ini. Bila peristiwa ini berlaku pada tahun 9 Hijrah. Wa in khiftum ailata, sekiranya kamu takut ataupun khawatir akan menjadi miskin, fasaufa yunikumullahu min fadlihi insyaallah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberimu kekayaan dari kurnia-Nya. Jangan risau pasal apa, kita minta kepada Allah kan, yang Allah lah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Baik, innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu alim yang maha mengetahui, hakim yang maha bijaksana. Baik, ada susulan dia. Susulan kita tengok kemudian. Baik, apakah sebab nuzul ayat ini? Apakah sebab turunnya ayat ini? Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini tuan-tuan kalau jumpa disebut Abu Talib ke Abi Talib ke tak ada masalah lah kan, kerana dalam tulisan bahasa Arab disebut Abi Talib. Kan, Ali bin Abi Talib. Baik, Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib ataupun Abi Talib baca awal surah At-Taubah kepada golongan musyrik di Mekah pada tahun ke-9 Hijrah, dan Nabi perintahkan juga kepada Ali untuk beritahu kepada golongan musyrikin supaya tidak buat haji, tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan ibadah haji tahun tu. Kan? Tahun tu, dan tidak melakukan tawaf bertelanjang di Masjidil Haram. Baik. Penduduk kota Mekah mengancam Nabi SAW dan umat Islam dengan memutuskan hubungan kerjasama ekonomi kerana Nabi larang mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Dan di samping itu, kita juga maklum tak, mereka hilang punca atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan kerana larangan mengerjakan haji. Lalu turunlah ayat 28 surah At-Taubah sebagaimana berikutlah yang kita baca tadi. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita mengetahui bahawa tentang Fathu Makkah. Bilakah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Kan, pada tahun ke-8 Hijrah. Tapi kan, maknanya pada tahun 9 ni nak buat haji. Tak boleh kan. Jadi kemudian tahun ke-10 barulah Nabi SAW mengerjakan ibadah haji yang kita maklum, yang kita kenali sebagai Hajjatul Wada', haji perpisahan, pada tahun ke-10 Hijrah. Baik. Dan adakah orang musyrikin ini buat haji juga? Ya, kan, adakah golongan musyrikin, maknanya orang Mekah lah kita kata, mereka buat haji? Jawapannya ya, kerana mereka mewarisi agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Namun agama Hanif yang lurus itu sama sebagaimana yang diwarisi oleh Nabi Muhammad, cuma berlakunya penyimpangan demi penyimpangan, terutama apabila mereka menyekutukan Allah, apabila mereka menduakan Allah ataupun mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Menyembah dan juga ada keyakinan kan, bahawa sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat memberikan suatu kebaikan dan menghindarkan daripada suatu keburukan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai musyrik. Dan ini saya dah telah sebutkan dalam kuliah-kuliah kita yang terdahulu. Musyrik artinya orang yang bersekutu, menyembah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Okey, yang pertama, siapa yang dimaksudkan sebagai musyrik? Musyrik ataupun musyrikin ini. Siapa yang dimaksudkan sebagai golongan musyrikin dalam ayat ini? Dan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, maka kita akan dapati begitu juga dengan pandangan ulama lah, seperti fuqaha lah kata mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan musyrik ataupun musyrikin, innamal musyrikuna najasun, kan, sebahawasanya ataupun sesungguhnya orang musyrikin itu, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah najis, kan. Najasun ini najis. Jadi bila najis, jadi okey, mereka memberi maksud adalah penyembah berhala. Dan perkataan musyrik juga digunakan untuk orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ahli kitab. Ahli kitab juga termasuk dalam kategori musyrik ini. Betul ke ahli kitab ni menyembah selain daripada Allah? Jawapannya, ya, kan, saya dah sebutkan juga berkali-kali dalam kuliah-kuliah kita yang terdahulu bahawa mereka meyakini, mereka beriman kepada Allah Ta'ala, baik dalam kalangan musyrikin Makkah maupun juga dalam kalangan ahli kitab, kan. Namun mereka bagi musyrikin Makkah, mereka percaya bahawa berhala-berhala yang mereka letak di keliling Kaabah ini, yang mewakili suku atau kabilah mereka ini, dapat memberikan kebaikan dan juga dapat menghindarkan daripada keburukan. Kalau benda tu tidak ada faedah, tidak membawa apa kesan dari sudut keyakinan mereka, nescaya mereka tak letak. Mereka tidak letak, tapi oleh kerana mereka ada keyakinan yang tinggi bahawa patung-patung berhala itu diyakini dapat memberikan sesuatu, maka mereka sembah, mereka minta, kan, kepada patung-patung tadi. Jadi pada masa yang sama mereka masih lagi yakin, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dari sudut ibadah seperti ibadah haji ini, mereka juga masih lagi mengerjakan ibadah haji, kan. Masih lagi mengerjakan ibadah haji saban tahun pada masa itu. Dan yang kedua ialah ibadah haji ini juga orang Arab jahiliah ini, itu sebelum jahiliah, kan, ini masa hayat Nabi SAW pun, kan, mereka mengerjakannya dan tidak lagi meminda, kan, mereka tidak lagi meminda. Kalau zaman sebelum kedatangan Islam, mereka meminda bulan Zulhijjah itu supaya sentiasa berada dalam bulan yang cuacanya tenang-tenang saja. Kalau dalam konteks Saudi hari ini, kan, di Mekah dan di Madinah cuaca yang agak panas, kan. Jadi kalau kita kata okey, mungkin dah dalam sekitar bulan 11, bulan 12, kan, ataupun bulan 1, cuaca yang agak dingin, kan. Jadi mereka nak supaya ibadah haji itu dapat dilakukan. Dan kadang-kala berlaku juga bulan Zulhijjah ini 2 kali dalam 1 tahun, kan, pada bulan yang pertama dan bulan yang ke-12, kerana mereka nak dalam suasana yang cuaca yang baik tadi. Baik, pandangan yang kedua menyatakan bahawa perkataan musyrik itu merangkumi semua orang kafir. Semua orang kafir yang turut merangkumi penyembah berhala dan ahli kitab. Dan ini kita juga maklum. Kita baca misalnya dalam ayat terakhir dalam surah Al-Kahf ataupun Al-Kahfi, dan juga dalam banyak ayat lain kita mengetahui antara mafhumnya ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala la yaghfiru dzunub, tidak mengampunkan dosa kepada mereka yang menyekutukannya, kan, iaitu dosa syirik, kan. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampunkan sama sekali. Ini kita tahu dan kita faham. Artinya buatlah dosa, kan, sepenuh bumi langit sekalipun, bila seorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala, dalam arti kata taubat yang benar-benar, orang kata taubat nasuha, mudah-mudahan Allah menerima akan taubatnya. Akan tetapi bila dia melakukan dosa syirik,
dosa menyekutukan Allah Ta'ala, setelah diberikan tempoh untuk kembali ke pangkal jalan, dia tidak mahu masih lagi meneruskan penyembahan ataupun apa panggil perlakuan syirik, maka dosanya tadi itu tidak diampunkan sama sekali. Ini bahaya. Baik. Jadi pendapat yang kedua ni adalah yang rajih ataupun yang kuat. Artinya bila sebut musyrik, maknanya dia merangkumi semua sekali. Dia merangkumi semua sekali. Baik. Kemudian balik kepada ayat kita lah. Balik kepada ayat kita, innamal musyrikuna najasun. Bahawasanya ataupun sesungguhnya orang musyrikin itu adalah najis. Jadi betulkah? Adakah orang musyrik itu najis? Kan? Najis pula anak-anak kita, anak cucu kita belajar najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Kan? Ada 3 jenis najis. Baik. Jadi najis yang macam mana? Adakah dia macam air kencing kah ataupun macam kita kata tahi lah, contohlah. Baik, kebanyakan ulama mengatakan bahawa kenajisan golongan musyrikin itu bukan pada zahirnya. Bukan pada zahir. Artinya pada fizikal atau tubuh badan. Akan tetapi najis yang secara dalaman ataupun batin yang disebut sebagai najis i'tiqad. Najis dari sudut akidah ataupun kepercayaan. Kan? Najis dari sudut akidah ataupun kepercayaan. Dan ada juga yang berpandangan bahawa badan orang musyrik itu adalah najis sebagaimana najisnya anjing, kan, bangkai dan juga babi. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuatlah. Kan? Ada juga dalil. Kan? Ada juga dalil ini juga ada dalam sebahagian kitab tafsir yang menyebut bahawa siapa yang bersalaman dengan orang musyrik maka dia wajib berwudu. Kan? Yang ini kita belajar dari sudut ilmu saja, tapi dari sudut praktis kita tengok sebentar lagi. Imam Al-Auza'i dia ada kata bahawa ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz memutuskan bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani dilarang untuk memasuki masjid-masjid umat Islam. Dilarang untuk memasuki masjid umat Islam, dan larangan tadi diikuti dengan pernyataan ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Baik, yang paling rajih, yang paling kuat pendapat jumhur ulama kerana kebiasaan yang ada dalam sejarah Islam menunjukkan bahawa sejak zaman kenabian lagi umat Islam ini sentiasa berinteraksi, bermuamalah kan, ataupun berjabat tangan, bersalaman dengan mereka. Kan, dengan mereka. Jadi kalaulah Yahudi yang ada di Madinah umpamanya, kan kita ambil dalam era Madinah lah kan, lebih nampak sebab Madinah ni dia punya kehidupan lebih terbuka berbanding dengan era Mekah, kan dakwah Islamiah tertutup dan juga mendapat tekanan yang hebat daripada golongan musyrikin Makkah. Kan kalau zaman Madinah, zaman ada kerajaan kan dibentuk secara perlahan menguasai ataupun mentadbir Al-Madinatul Munawwarah. Baik, jadi umat Islam sentiasa bermuamalah kan, berjabat tangan dengan mereka, namun begitu mereka tidak pula diperintahkan untuk bersuci selepas bersalaman dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani ini. Bahkan kita dapati bahawa Nabi SAW pun pernah bersalaman dengan mereka yang bukan Islam, yang kafir ini, dan juga pernah minum daripada gelas orang yang musyrik. Jadi inilah dia dari sudut hari inilah kan. Sebab nak kata najis di sini bukanlah badan dalam konteks golongan musyrikin pada zaman ayat Quran ini diturunkan ataupun pada zaman kenabian, dan malah dia juga valid kepada zaman kita hari ini. Kan? Kalau tidak jenuhlah. Sebab realiti jiran kita, rakan sepejabat kita misalnya kan, dan kita berinteraksi dengan mereka setiap hari. Jadi bermakna jadi seolah-olah jadi susah pula kepada kehidupan harian kita. Baik. Okey, yang kedua, adakah boleh mereka ni
masuk Masjidil Haram. Ada disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah ataupun satu ensiklopedia fiqh yang 45 jilid ini yang diterbitkan oleh apa dia panggil yang di Kuwait ini. Jadi ulama daripada mazhab Syafi'i dan juga Hanabilah yang bermazhab Hambali berpendapat bahawa selain Masjidil Haram, orang Islam boleh dibolehkan atau diharuskan, dibenarkan untuk memasuki masjid sekiranya dipersetujui dan mendapat keizinan daripada pihak setempat lah, maknanya pihak masjid ke pihak penguasa agama setempat. Baik, adapun kalau masuk Masjid Haram, maka hukumnya adalah haram dan ditegah. Haram kepada siapa? Kan kalau dia tu dah kafir, haram pun tak ada masalah kerana mereka memang dah kafir. Cuma haram itu dia akan balik kepada yang mengizinkan untuk orang kafir tadi masuk ke dalam Masjidil Haram. Kan? Oleh sebab itu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada pernah membaca, barangkali teringat ke kisah seorang pentadbir masa VOC Belanda. Kan? Dia adalah Snok Christian Hagronje. Kan? Pegawai takbir VOC. Dan dia dikatakan memeluk Islam dengan nama Abdul Ghaffar ke Abdul Ghafur dan menetap di Mekah kan untuk tak lama lah, saya ingat dalam beberapa bulan dengan tujuan meneliti ibadah haji yang dilakukan. Tujuan dia ialah untuk nak cari kelemahan kan umat Islam ini. Sebab umat Islam ini haji adalah merupakan muktamar tahunan. Bukan hanya sekadar pergi ke Masjid Haram masing-masing buat hal kan, artinya kerja. Ibadah haji itu itself apa kita panggil dengan apa wukuf, dengan apa mabit di Muzdalifah, kemudian melontar, kemudian sa'i dan tawaf dan sa'i sahaja, bukan memang itu kerja haji, tapi bila bertemu dengan rakan-rakan daripada seluruh dunia, maka ada muktamar kan yang dibincangkan bagi kita kata menangani isu-isu ataupun masalah-masalah umat Islam di pelbagai penjuru alam. Kan? Itulah sebenarnya. Kalau kita ni praktik kita orang awam royak jelata, kita pergi kan macam kita pergi masjid surau lah, habis sembahyang kita baliklah kan. Tapi dari sudut pihak penguasa ataupun pentadbiran, dia kena duduk bincang kan bagaimana. Jadi itulah dia sebenarnya yang sepatutnya dilakukanlah. Baik. Jadi bagi ulama yang bermazhab Hanafi atau dikenali sebagai Hanafiyah, mereka kata boleh orang Islam masuk masjid, sama ada Masjid Haram ataupun masjid yang lain. Kan, kerana ada dia punya reason dia. Satu riwayat yang menyebut bahawa Nabi SAW menerima utusan Bani Thaqif dalam masjid. Sedangkan masa itu mereka masih belum Islam. Jadi bagi mereka ini menunjukkan bahawa orang yang bukan Islam boleh masuk masjid tanpa kecuali sama ada masuk ke dalam Masjidil Haram ataupun masjid lain. Baik. Yang ketiga lah ataupun yang keempat, bagi ulama mazhab Maliki pula berpandangan bahawa orang bukan Islam hukumnya makruh memasuki masjid, sama ada Masjid Haram ataupun masjid lain, sama ada mendapat persetujuan daripada umat Islam ataupun tidak. Kan? Makruh. Okey, melainkan kerana darurat seperti nak baiki bangunan. Tak ada dah orang Islam yang boleh repair aircon misalnya. Kan, tak ada orang yang boleh repair lampu misalnya tak kan, kapet dan lain-lain, maka ketika itu bolehlah mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram terutamanya. Tapi kalau dalam konteks hari ini agak mustahil lah kan, baik di Masjid Haram sendiri pun, kerana umat Islam telah punya kemahiran, kepakaran dalam pelbagai bidang. Jadi atas dasar tadilah Snok Christian Hagronje
oleh kerana di Mekah hanya boleh dimasuki oleh umat Islam. Dia pun menyamar sebagai seorang Islam. Kan dia menyamar sebagai seorang Islam. Tuan-tuan boleh carilah explore untuk baca kisah dia. Baik. Kemudian selain daripada itu, penjelasan berhubung dengan isu orang bukan Islam ini masuk masjid juga ada dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Fiqhul Islam wa Adillatuh. Okey. Ulama Malikiyah, ulama yang bermazhab Maliki berkata orang Islam ini, orang Islam orang bukan Islam perlu ditegah untuk masuk masjid walaupun mendapat keizinan daripada orang Islam, kecuali kerana darurat pekerjaan. Antaranya kerana kos belanja kerja berbanding orang Islam dan lebih profesional dalam bekerja. Baik, kemudian bagi Abu Hanifah, bagi mazhab Hanafi, mereka kata bahawa orang bukan Islam boleh masuk semua masjid. Macam yang tadilah. Jadi pendapat mazhab Hanafi agak longgar sedikitlah, agak longgar berbanding dengan 3 lagi mazhab. Kan? Jadi orang bukan Islam boleh masuk semua masjid bila semua masjid termasuklah Masjidil Haram di Makkah sana. Dan ulama Syafi'iyah juga membolehkan orang bukan Islam masuk masjid kecuali Masjidil Haram dan Tanah Haram Makkah. Ini kita maklum. Kan? Jadi kita maklum hari ini memang kerajaan Arab Saudi pun begitulah. Maknanya tidak membenarkan orang bukan Islam memasuki Tanah Haram, dan Tanah Haram kita maklum bukan hanya sekadar sekitar Masjid Haram saja, tapi meliputi kawasan yang digazet oleh pihak berkuasa tempatan sebagai Tanah Haram. Kan? Sebagai Tanah Haram. Baik, dibolehkan bagi orang Islam untuk menginap dalam masjid walaupun dalam keadaan junub mengikut pendapat yang paling sahih selama mana mendapat persetujuan daripada umat Islam. Ini tengoklah, saya tak pastilah kalau dalam konteks ini biasanya tak berlakulah, kan, tidak berlaku. Nak menginap buat apa? Kan, apakah dasar? Kecuali mungkin terbakar, rumah dia terbakar ke apa ke, perlukan tempat penginapan lain tidak ada, yang ada adalah masjid, maka di situ boleh, kan, dibenarkan. Tapi dalam konteks masa ini saya rasa benda tu tidak berlakulah. Allah Alam lah. Dan kalau berlaku, dibolehkan kepada mereka untuk menginap di masjid. Justru dapat difahami daripada hampir kebanyakan ulama mengharamkan orang yang bukan Islam ataupun orang kafir, orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram. Dalilnya yang tadilah innamal mu'minuna najasun, bahawasanya sesungguhnya innamal mu'minu pula innamal musyrikuna najasun. Bahawa orang musyrik itu adalah najis. Dan najis ialah dari sudut akidah mereka, bukannya dari sudut tubuh badan ataupun batang tubuh mereka. Baik. Imam Syafi'i seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, dia kata bahawa ayat ini melarang orang kafir masuk daripada Masjid Haram dan tidak selainnya. Ini juga menunjukkan bahawa orang Yahudi dan Nasrani boleh masuk ke masjid yang lain selain daripada Masjid Haram. Dan kita dapati tadilah, kan, pernah berlaku, sebagaimana dah disebutkan bahawa orang bukan Islam pada dulu-dulu pun, pada zaman Nabi SAW pun, delegasi yang datang bertemu dengan Rasulullah bertemu di mana, pejabat Nabi di mana, pejabat Nabi di masjid. Kan? Jadi atas dasar tadilah maka tidak ada masalah. Baik, kecuali Masjid Haram, Masjid Nabawi tidak ada masalah. Baik, Ibnu Hazm Al-Zahiri dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah juga kemukakan pandangan yang sama dalam isu ini. Meskipun begitu, ulama Hanafiyah yang mazhab Hanafi ini, ini kita ingatlah, kan, pandangan tadi adalah pandangan yang agak linear lah, pandangan yang agak sederhana ataupun neutral. Harus bagi orang Yahudi dan juga orang Nasrani masuk masjid secara mutlak, sama ada Masjid Haram maupun masjid yang lain. Namun tidak dibenarkan bagi musyrik. Dia ada, kan, klausa musyrik. Jadi maknanya di sini
mereka membezakan antara orang Yahudi dan Nasrani dengan musyrik. Kan, musyrik merujuk kepada golongan yang menduakan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya golongan Yahudi dan golongan Nasrani pun sebenarnya adalah musyrik. Sebab apa? Kan dalam konteks Yahudi, mereka percaya Uzair. Kan, Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Kan? Ustaz tahu dari mana? Kan kita baca Quran, kita akan jumpa. Siapa sebut? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang sebut itu antara akidah orang Yahudi. Kan? Dan yang kedua ialah konsep Trinity dalam agama Kristian. Jadi mereka percaya kepada 3 oknum tadi. Bila 3 oknum tadi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Al-Qudus. Kan? Jadi benda yang sebegini clear. Kan? Clear dari sudut 3 dalam 1. Mereka menyembah siapa? Apakah mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja? Mereka yakin dan akidah mereka sama ada agama Yahudi maupun agama Nasrani ataupun Kristian memang tidak sama dengan akidah kita orang Islam. Dalam Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Satu-satunya. Dan tidak ada dua dan tak boleh. Dan konsep sama ada konsep yang dui Tuhan ataupun juga sebagai konsep 3 dalam 1 sebagaimana dalam akidah Kristian. Clear? Jadi mungkin pada yang sini ni dia apa kita panggil sebenarnya samalah. Kan kalau musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Orang yang menduakan Allah Taala. Baik, kemudian yang ketiganya ialah yang ketiga kot. Adakah non-muslim boleh masuk masjid selain daripada masjid haram? Tadi ada dah disebutkan bahawa kita nampak bahawa jawapannya boleh. Kan? Kalau masjid haram, secara tuntahnya tidak boleh. Secara tuntahnya memang tidak boleh dan apatah lagi realiti hari ini memang tidak boleh orang yang bukan Islam untuk memasuki Makkah. Kan? Nak masuk Makkah pun tak boleh dan apatah lagi nak memasuki Masjidil Haram. Baik. Jadi, apakah boleh non-Muslim masuk ke masjid selain Masjid Haram? Kita tahu dah. Kan? Maknanya kalau dari sudut konklusi, jawapannya adalah boleh. Kan? Jadi, ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang maksud Masjid Haram. Maksud Masjid Haram ini pertama, tentang Masjid Haram itu apakah masjid itu sendiri berdasarkan kepada, apa dia? Yang pertama ialah dia masukkan khusus kepada Masjid Haram itu sendiri berdasarkan kepada zahir ayat. Dan dalam konteks hari ini, kita maklum bahawa Masjid Haram maupun Masjid Nabawi mengalami pembesaran. Kan? Jadi, apakah nak kepada binaan asal ataupun juga hari ini? Kan? Macam orang kata ginilah, yang solat di Masjid Haram dapat 100,000. Solat di Masjid Nabawi dapat 1,000. Kan? Masjid yang sahihnya zaman Nabi ataupun juga valid hari ini? Jawapannya adalah valid juga untuk keluasan kedua-dua masjid tadi hari ini. Kan? Bukannya hanya valid kepada binaan asal pada zaman Nabi saja. Jadi yang pertama ini ialah khusus Masjid Haram berdasarkan kepada zahir ayat ini pendapat ulama Asy-Syafi'i. Pendapat kedua ulama Hanabilah yang bermazhab Hambali, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Masjid Haram adalah kota Mekah dan sekeliling tanah haram. Jadi bagi orang yang mengerjakan ibadah haji, tuan-tuan tanya petugas haji, kan dia kata okey haji tak payah bagilah ke haram. Haram merujuk kepada Masjid Haram. Cukuplah kita solat di maktab. Kan ada surau kat bawah tu, ground floor contohlah. Sini pun dapat juga pahala 100,000. Kan? Kerana ada yang berpandangan sedemikian. Kan? Jadi bukanlah kata Masjid Haram sahaja tu dengan binaan hari ini, malah dalam kawasan tanah haram juga masuk yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram. Kan? Ini dari sudut perbahasan ulama lah. Ini bagi mazhab Hambali.
Yang ketiga, ulama mazhab Maliki kan kata semua masjid adalah masjid haram kerana menyamai masjid haram. Dan yang keempat ialah bagi ulama Hanafi, dia kata yang dimaksudkan dengan masjid haram bukan masjidnya. Kan? Tengok dia punya cara pemahaman nas tadi tu. Dia kata bukan masjidnya, akan tetapi merujuk kepada pelaksanaan haji dan umrah. Merujuk kepada pelaksanaan haji dan umrah sebab haji dan umrah ini dibuat di Masjid Haram. Tidak ada di Madinah. Kan? Tidak ada di Madinah dan apatah lagi luar daripada Hijaz. Itu dia punya pandangan. Baik. Sebagai rumusan dan kesimpulan. Sebelum itu, kita balik tengok. Kan kalau dalam isu konteks ibadah haji lah, misal kata yang mana hari ini jemaah haji kita semua dah balik dan pihak kerajaan Saudi pun dah buka visa umrah hadap pada bila 1 Muharram baru ni ke? Wallahu a'lam lah, tapi kita dapat maklum bahawa dah ada rakyat kita pun yang pergi menunaikan umrah di sana. Jadi isu 100,000 ni, ini benda terpulanglah kepada pandangan masing-masing. Masa saya pergi dulu pun, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman, jangan salahkan kepada petugas haji. Kan, malah jenis malah pergi Masjid Haram. Kalau kita pergi, terutama yang mengerjakan ibadah haji, kan, umrah memanglah kenalah lagi lah. Jadi tak ada gunalah kita semayang di maktab, kan. Mana di maktab ni biasalah dawah haji kita panggil hotel penginapan itu dikenali sebagai maktab. Bukan maktab pengajian Islam di Bangi tu, kan, sekarang dah tukar jadi IPG. Bukan itu, maktab merujuk kepada tempat tinggal jemaah haji. Dia ada berapa? Dah banyak jugalah. Dan jaraknya, saya ingat yang saya duduk dulu 950 meter daripada Masjid Haram. Kata silap saya yang paling jauh ke? Wallah, dan hari ini saya tak tahulah. Mungkin ada yang jauh lagi ke, wallahu a'lam. Baik, jadi mungkin ada sebahagian daripada petugas haji nasihatkan kepada para jemaah haji pada masa itu, mungkin nasihat yang boleh kita timbang tara lah. Kenapa? Tengok kepada musim panas, tengok kepada suasana, kan? Jadi kalau pada hujung-hujung ni, yang penting ialah jaga kesihatan. Bila mana musim haji tadi jatuh pada musim panas. Minggu terakhir, maknanya dalam sekitar berapa? 7 hari bulan, kan 7 Zulhijjah ni. Jadi kita pada jemaah haji ini kena betul-betul bersedia dan fit untuk nak menghadapi musim haji ataupun apa panggil yang 8, 9, 10 itulah ibadah haji. Jadi kesihatan nak kena jaga. Baik. Jadi atas dasar itulah sebahagiannya pesan, kalau nak pergi tak apa. Kan kalau tak nak pergi pun solat di surau, ataupun kalau saya ingat saya dulu pun bila keluar daripada maktab ni ke jalan besar, ada masjid. Kami panggil Masjid Usamah bin Laden. Tak tahulah. Mungkin dana bina masjid tadi daripada Usamah bin Laden. Daripada maktab nak ke masjid tu pun dah 3 minit lah kot, ataupun taklah jauh. Sempatlah pergi sebagai alternatif daripada kita solat di surau, kan. Jadi lebih baiklah kita solat di Masjid Usamah bin Laden tadi tu, sekiranya kita ni tidak berkesempatan ataupun juga naik ajah time untuk ke Masjid Haram. Sebab biasa dia kadang berlaku bila kita biasa subuh, kita akan keluar ke Haram. Kalau subuh pukul 5, pukul 3 dah kena ready, kan? Kena masuk masjid dah, kena check in dalam. Kalau tidak susah nak dapat seat. Ini sebelum PKP lah. Zaman PKP yang musim haji baru ni, saya tak ada maklumat lah. Mungkin cara pelaksanaannya sedikit berbeza. Baik, kan? Kerana jemaah haji berkurangan satu per berapa daripada misalnya 1/4 tak, kan?
berkurangan. Okeylah tu, maknanya ada peluang kepada jemaah haji untuk mengerjakan ibadah haji dengan lebih selesa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, berdasarkan kepada nas dan keterangan yang kita bincang tadi, maka pendapat yang dipilih ialah non-Muslim harus untuk masuk ke dalam masjid, kecuali Masjid Haram. Inilah pandangan majoriti ulama terdahulu dan juga ulama kontemporari. Supaya kita tengoklah, kalau kita mengaji tafsir, kan, ulama dulu kata tak boleh, kan, atas dasar apa dia? Dan ulama hari ini mengapa ulama hari ini sebahagian kata boleh? Tengok kepada wakil ataupun suasana lah. Dan pandangan ini lebih menepati dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, selain ia turut meraihkan konteks masyarakat majmuk dan hubungan antara agama di negara kita. Kita tengok dari sudut realiti kita. Habis kalau yang bukan Islam masuk masjid boleh. Kemudian turn depa ajak kita, boleh tak ustaz, kita nak masuk gereja. Sudah. Kan? Macam mana? Nak masuk kuil. Kan? Macam mana? Itu yang sebab salah tu tak? Takkan kita nak masuk. Kita ajak dia, boleh. Kan? Tapi dia ajak kita tak pergi. Ini yang boleh jadi isu. Boleh jadi isu yang benda yang sebegini ni kena ibarat kata tarik rambut dalam tepung, kan? Jadi dalam konteks kita ini memang majoriti umat Islam di Malaysia faham. Tak kira wakil-wakil rakyat yang non-Muslim pun ada kalanya masuk masjid, kan? Tapi bagi kita ni, adakah wakil rakyat ke siapa-siapa kita sendiri pun bila turn kita pihak gereja jemput kita, pihak temple kan jemput kita, dan apakah kita juga boleh melakukan perkara yang sama, artinya masuk ke dalam rumah ibadat mereka sebagaimana mereka masuk dalam masjid kita. Dia ada pro dan kontra, kan? Kalau boleh eloklah, tapi kalau dah tak boleh nak elok, kan, kita kena maklumkan kepada khalayak bahawa saya ni begini. Kalau tidak boleh menimbulkan fitnah, kan, supaya masyarakat yang bukan Islam juga melihat bahawa tindakan dan keputusan ataupun hukum ini adalah tidak berat sebelah, kan, tidak berat seorang. Maksud dia, kan, dia ajak kita, tak apalah kita masuk masjid dia. Kita ajak dia tak nak masuk. Kan? Dia sebenarnya benda-benda seperti ini dia jadi isu. Sama juga isu murtad, kan? Isu murtad ialah keluar daripada agama Islam, okey, dihukum bunuh. Tapi keluar daripada agama lain masuk Islam, mengapa orang tadi tak dikenakan hukuman? Nah, itu kita kata itu dalam ajaran agama kamu. Ada atau tidak ajaran agama kamu yang apabila keluar daripada agama kamu, mereka akan dihukum. Kalau tidak ada, tak adalah. Kalau ada, tak sanakanlah kau. Contohlah, kan? Tapi memang tidak ada hukuman yang sedemikian. Yang ada adalah dalam Islam saja, iaitu siapa yang keluar daripada Islam, orang panggil murtad, maka dia diberi peluang untuk bertaubat dulu, dan setelah habis tempoh dan boleh dikenakan hukuman mati. Boleh dikena hukuman mati atas kesalahan riddah ataupun murtad yang dilakukan, kan? Baik, ia juga selari dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang perkali 90 yang menyebut bahawa pelancong, juga hari inilah kita tengok, tuan-tuan pun boleh tengok di mana sahaja dalam konteks kita di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa, kita di Malaysia masjid negara, contoh, kan, ataupun masjid putera. Masjid mana lagi? Biasa mana-mana masjid lah. Okay, pelancong bukan Islam harus untuk memasuki premis masjid dan ruang solat dengan syarat mereka dapat keizinan daripada pihak pengurusan masjid. Biasanya kalau untuk pelancong ini, setahu saya dan saya pernah berada di beberapa masjid, misal kata Masjid Putrajaya, kan. Jadi nak pakai, okey, yang non-Muslim nak masuk, okey, ada dia punya jubah dia, kan, pakaian untuk menutup aurat, dan juga
dibenarkan untuk masuk pada waktu tertentu, dan bila dekat dengan waktu solat mereka tidak dibenarkan masuk. Artinya ada syarat tertentu yang mereka perlu patuhi. Kan? Tingkah laku tidak mencerminkan kesucian masjid dan sentiasa terkawal dan beradab. Ini bukan hanya kepada non-Muslim, orang Islam pun sama juga. Antaranya apa tuan-tuan? Yang kadang-kala kita tidak perasan. Duduk dalam masjid memang mulut tak bercakap, tapi tangannya bercakap. Duduk dalam masjid kan sebar fitnah. Betul tak? Mungkin kita tak perasan, kita letak kita sendiri kan. Kita duduk dalam masjid. Misal kata sambil dengar kuliah lah maghrib, contohlah kata dengan kita pun okey, ada handphone kita pun duduk naik kan. Maknanya berlakunya dosa dan juga penyebaran fitnah dan seumpamanya dalam masjid. Kita rasa okey, sebenarnya tidak, kerana faktor perubahan zaman. Kalau dulu tingkah laku kita nampak kan, hari ini berlakunya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak nampak secara maya. Nampak tak benda-benda yang sebeginilah juga dia boleh mencemarkan kesucian masjid. Walau bagaimanapun perbuatan berdoa bertafakur oleh pelancong bukan Islam ikut cara agama mereka tak boleh. Bila mereka masuk masjid hanya sekadar visit saja. Dan ada hanya sekadar visit saja dan tak bolehlah nak berdoa. Nak berdoa ataupun nak bertafakur ikut cara agama mereka. Tak boleh. Kan nak masuk masjid, dia nak tengok dari sudut keindahan, okey sini banner, khok dan sebagainya, boleh kan. Mungkin juga sebahagian masjid okey mengizinkan untuk pelancong yang bukan Islam ini tengok orang Islam solat. Mungkinlah itu sebab dia dipanggil keizinan oleh yang berkuasa setempat. Kan mungkin masjid A dia tak bagi, masjid B dia bagi. Tak apalah kan, mungkin dari sudut usul dakwahnya okey kita biarkan dia masuk, okey dia duduk sini, dia boleh tengok kan. Dia tengok bagaimana umat Islam ini boleh bangkit serentak. Allahu Akbar, boleh luruskan saf kan dengan hanya ungkapan Allahu Akbar. Itu sekadar contoh kan dari sudut praktis solat. Sebab kita diajar dengan tata cara yang betul. Saya ingat saya belajar masa tahun 1 kuliah hadis di Al-Azhar dahulu, pensyarah, saya lupa nama dah, apa dia nama. Dia kata solat bermula dengan huruf Hamzah dan berakhir dengan huruf Lam. Allahu Akbar. Kan? Alif tidak menerima baris, yang berbunyi itu adalah Hamzah. Orang panggil Hamzah bertopi, tidak A. Allahu Akbar. Ra tu mati, jadi ra tadi itu adalah menandakan solat bermula dengan huruf ra, kan, bermula dengan huruf ra Allahu Akbar dan berakhir dengan huruf mim Assalamualaikum, kan, yang paling pendek. Jadi dia katalah dari sudut gerakan solat ni, bila imam sebut Allahu Akbar, bunyi ba tadi tu barulah makmum rukuk. Cuma antara teori dan praktis. Mungkin saya ni sakit belakang, faktor usia, kita tak boleh nak serentak Allahu Akbar kan. Macam askar, kawak dah. Kan? Jadi mungkin itu kelemahan kita. Kan? Sebab kita bukan askar. Tetapi Islam dah ajar cantik sebenarnya kalau kita memahami falsafah di sebalik lafaz takbir tadi itu, bagaimana dah ada secara tak langsung untuk nak gerakan secara serentak. Kalau tuan-tuan tengok kawak memang cukup cantik dah. Kan? Cukup cantik, dia punya betul tersusun kan, bila dia pusing senapang pun memang betul-betul serentak, atau gerakannya memang cukup cantik. Itu latihan yang bertubi-tubi kan, latihan yang cukup keras dilakukan bagi memastikan pembarisan misal kata tu dapat dilakukan ataupun dapat berjalan dengan baik. Kita tengok pun seronok. Baik. Kemudian ini juga disebutkan ada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010
10. Jadi bila nak masuk masjid, ini kita sendiri pun kadang-kadang ada tata cara masjid kita maklum kan, dengan solat tahiyatul masjid. Dan solat tahiyatul masjid ini ialah solat boleh dilakukan pada bila-bila masa, sebab dia adalah sebabnya masuk masjid. Yang masuk masjid ada solat tahiyatul masjid. Walaupun saya masuk jam 7.20 malam, maghrib 7.22, kan? Kalau kita tengok dia ni sembahyang apa? Sudah tentulah sembahyang solat tahiyatul masjid. Kan? Tapi tengok kalau surau ni, tempat kita ni, walaupun surau ni sebenarnya adalah masjid lah, kan? Tapi mungkin tempat kita ni dari sudut urufnya kurang orang kita melakukan solat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak buat pun, saya kira tidak mengapalah untuk nak mengelakkan fitnah yang berlaku. Orang yang tengok tu mungkin ada yang faham. Dia kata dia ni nak maghrib dah. Kan, kalau anak-anak tengok, orang tanya, boleh tak ustaz, boleh tak pakcik untuk solat waktu haram ni? Jadi kita kena explain lah, terangkan kepada mereka, memang haram, tetapi ada jenis solat yang dibenarkan, seperti solat jenazah dan juga solat tahiyatul masjid. Kan? Walaupun surau, ya. Cuma dia akan jadi isu lah kepada pihak berkuasa agama. Mungkin ada sebahagian daripadanya mereka tidak gazet ataupun tidak terima. Mereka hanya terima masjid sahaja untuk dilakukan solat tahiyatul masjid. Kan? Wallahualam lah, mungkin ada lah. Tapi kalau dari sudut konsep sebenarnya pelaksanaan, selagi mana surau itu ataupun selagi mana surau itu mendirikan ataupun didirikan solat berjemaah dan 5 waktu, maka ia boleh dilakukan solat tahiyatul masjid, dan dia punya kedudukannya, pantang larangnya, kan, adat-adatnya sama seperti masjid. Cuma kita ni adat kita lah. Adat kita macam juga kalau sebahagian orang Kelantan dipanggil balai sah. Kan? Balai sah. Benda tu balai sah ni samalah surau. Ataupun juga saya ingat atuk saya dulu dia panggil madrasah. Kan? Aku nak pergi madrasah kejap. Kan? Madrasah ni apa? Yang status balai sah. Balai sah ni samalah surau. Kalau kita ini kita panggil surau. Mungkin dia punya saiz tu agak kecil lah. Saya ingat lagi kalau pergi pun agak kecil. Balai sah ataupun surau tadi berbanding dengan surau yang proper. Dan apatah lagi hari ini realitinya adalah kita berada di taman-taman perumahan. Kalau di kampung pun surau yang lebih baik ataupun lebih besar berbanding dengan era 80-an dan sebagainya. Kan? Zaman yang berkembang. Tapi zaman berkembang, dari sudut nak i'tikaf masjid adalah sama sahaja. Dalam konteks dalam konteks surau Jumaat, ini tidak ada masalah lah. Kan, saya kira ada perkeliling ke ataupun yang sewaktu dengannya yang membenarkan untuk didirikan solat tahiyatul masjid. Yang penting ialah kita jaga. Kalau kita tiba sampai di surau pada waktu beberapa 2-3 minit sebelum azan, kan, bergantung pada keadaan. Tengok keadaan, tengok kiri kanan. Kalau ada orang yang kita kenal, kan, boleh kita solat tahiyatul masjid. Dan kalau ada orang yang tidak kenal, barangkali anak-anak ke, kita lebih baik hold, kan. Dan lepas tu pula, okey, jumpalah bersembang dengan anak-anak tadi ke siapa ke, untuk kita nak cerita sedikit tentang solat tahiyatul masjid ini bila ia boleh dilakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi seperti biasalah, siapa yang nak berikan sumbangan kepada pelaksanaan ataupun operasi perjalanan majlis ilmu yang dikendalikan oleh Akademi Tadabbur Malaysia ini, bolehlah menyalurkan sumbangan anda itu kepada akaun bank Islam Malaysia Berhad atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sumbangan anda itu besar manfaat dan ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, saya kira sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ilmu pada malam ini ada barakah dan ada keberkatannya, kerana setiap majlis ilmu itu kan adalah di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya sudahi dengan kalam yang mulia. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim, li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima Jazakallah kasih khair Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Mau